Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan di dalam bulan Ramadan ini dapat kita meneruskan lagi ibadah kita, iaitu solat Isyak serta solat Tarawih. Walaupun kita sekarang ini berada di ambang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan wabak coronavirus ini, kita beribadah di rumah. Ala kulli hal, ianya merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Dan itulah tajuk perbincangan kita pada malam ini, COVID-19, iaitu coronavirus, pandemik coronavirus, iaitu menjadi peringatan Allah buat manusia kepada kita semua. Moga-moga sedikit sebanyak ianya menjadi peringatan kepada kita, kerana kita lihat di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan dan telah menggambarkan kepada kita supaya kita menjadikannya sebagai peringatan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلْإِنسَانِ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Iaitu, dan demi sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada manusia berbagai misal, iaitu pelbagai contoh-contoh dan pelbagai teladan yang Allah telah gambarkan kepada manusia, perbandingan dalam Al-Quran ini, supaya mereka mengambil peringatan dan pelajaran. Kerana apa yang berlaku ini bukan sekadar sesuatu perkara yang berlaku sia-sia tanpa ada apa-apa, dan kesemua yang berlaku itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun. Dan ia merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Kerana kalau kita lihat pandemik coronavirus ini, itu pada peringkat awalnya kita iaitu lihat ataupun didapati pada peringkat awalnya daripada Wuhan, negara China. Wabak itu dikenali sebagai coronavirus 2019. Ikatannya adalah COVID-19 yang menjadi pandemik penularannya. Wabak itu terus menerus berjangkit dan telah membunuh ribuan nyawa dan berjangkit jutaan manusia pada hari ini. Oleh itu, pandemik ini merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh membinasakan manusia. Walaupun sebekecil, sebesar zarah, tetapi dia boleh menjadi tentera Allah dan membinasakan manusia. Kerana bagi Allah itu memiliki
segala kehebatan, kekuasaan. Dan Allah memiliki tentera. Dan COVID-19, virus ini ataupun coronavirus ini juga merupakan salah satu daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tenteranya kecil, sekecil virus ini, tetapi ianya boleh menggoncangkan dunia keseluruhnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fath ayat yang ke-7. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah menguasai tentera langit dan bumi. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah memiliki tentera yang di langit dan di bumi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tentera Allah di langit. Subhanallah. Kita tidak tahu betapa hebatnya apa yang ada di langit. Di malaikat menjadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Di langit juga sebagaimana Allah sebut, di antaranya juga walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan Allah ciptakan langit itu dihiasi dengan galaksi-galaksi bintang-bintang. Dan bintang-bintang ini akan rujuman lisyayatin. Dia akan merejam syaitan-syaitan, iblis-iblis, jin-jin yang cuba untuk masuk menembusi batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Dia akan rujuman lisyayatin, rejam. Jadi dia pun salah, itu pun di antara junud ataupun tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Itu walillahi junudus sama, itu di antara tentera Allah di langit. Ada pun di antara tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala di bumi banyak. Dan Allah juga turunkan bantuan tentera Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Islam, para malaikat, sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junud fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Yang bermaksud, wahai orang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu semasa kamu didatangi tentera Al-Ahzab, lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut kencang serta angkatan tentera daripada langit yang kamu tidak dapat melihatnya, dan Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Jadi ini di antara Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tentera. Bagi Allah itu memiliki tentera daripada tentera langit, dan Allah juga mempunyai tentera di bumi banyak. Di antara Allah binasakan kaum-kaum dahulu, ada yang Allah binasakan dengan fa arsalna rih, dibinasakan dengan angin. Dan ada yang Allah binasakan kaum-kaum yang terdahulu dengan tentera Allah, iaitu dengan teriak dengan suara. Allah illa in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Itu dengan satu tepikan suara, maka mereka semua hancur, binasa. Dan ada bala tentera, ada tentera Allah utuskan kepada manusia ini untuk membinasakannya dengan menggunakan air, sebagaimana kita ketahui kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada yang Allah binasakan juga dengan Allah utuskan malaikat seperti kaum Nabi Lut. Allah utuskan malaikat untuk mengangkat kediaman mereka, lalu Allah hempapkan, binasakan mereka. Ini di antara tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala
meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Malah Nabi Sulaiman juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan pemerintahan. Nabi Sulaiman merangkumi bala tenteranya, manusia, di kalangan manusia, jin dan hewan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Naml, Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa husyira li Sulaimana wa junuduh minal jinni wal insi wat thair fahum yuza'un. Dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam bala tenteranya dari kalangan jin dan manusia serta burung, iaitu binatang. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Ini Nabi Sulaiman mempunyai bala tentera di kalangan manusia dan jin, termasuklah binatang. Sebagaimana dalam surah An-Naml menceritakan di mana Nabi boleh berbicara dengan binatang. Dan Nabi di antaranya burung, hud-hud. Ini di antara tentera Allah Subhanahu Wa Taala juga yang diperintahkan untuk mencari bekalan air untuk tentera. Jadi dalam surah An-Naml menceritakan itu bala tentera Nabi Sulaiman AS. Bagaimanakah bala tentera Allah Subhanahu Wa Taala? Allah membinasakan kaum Abrahah dengan bala tentera Allah, iaitu dengan burung. Arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Allah utuskan kepada mereka burung tayran ababil, burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu burung-burung ini melemparkan mereka daripada batu-batu dan membinasakan mereka. Menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai bala tentera yang ramai. Di antara bala tentera Allah termasuklah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Apa yang ada di bumi, ada bala tentera yang kita dapat lihat dan ada bala tentera yang tidak kita dapat lihat. Ada bala tentera yang besar, ada bala tentera yang kecil yang tak nampak. Malah angin, suara, termasuk juga virus ini salah satu daripada bala tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menguji kita supaya kita sentiasa mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa sedar bahawa kita ini sentiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita dicipta atas muka bumi ini lalu dibiarkan, tidak. Sebagaimana Allah sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kamu, kalau dalam bahasa Arab kita pelajari dari segi bahasanya, didatangkan nun di situ dipanggil nun taukid, nak menunjukkan penguat kata-kata menunjukkan sesuatu perkara itu adalah sangat sungguh-sungguh. Maksudnya Allah SWT nak bagi tahu pasti dan pasti kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kamu akan diuji dengan syai'. Syai' ni sesuatu perkara umum. Maksudnya sesuatu perkara. Itu sama ada daripada kamu akan rasa ketakutan, kelaparan. Pada hari ini kita lihat, ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketakutan. Kita sedang dilanda, bukan kita saja, malah satu dunia diuji dengan ketakutan. Pandemik coronavirus ini menjadi satu ujian kepada umat Islam dan ke seluruh umat manusia pada hari ini. Ketakutan pada kita sehingga kita berkurung di rumah, tidak keluar, disebabkan wabak ini. Dan begitu juga Allah akan uji kita dengan minal khauf wa naqsim minal amwal, dan
sedikitnya harta kamu. Maksudnya akan berlakunya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu harta kita akan menjadi kekurangan sedikit. Hari ini memang kita lihat bila kita ketakutan dengan coronavirus ini dan kita terpaksa mengurungkan diri kita, stay at home, duduk di rumah, diam di rumah, maka kita tak dapat melakukan pekerjaan rutin harian kita, tak boleh pergi berniaga, tak boleh pergi bekerja, tak boleh pergi mencari rezeki. Maksudnya tak ada income. Harta kita menjadi kekurangan. Kita menjadi rusing, risau. Semakin hari sampai hari, semakin kurang. Maka ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah sebut, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal." Daripada ketakutan dan juga kelaparan dan sedikitnya harta benda. Kita hari ini, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan tumbuh-tumbuhan, maksudnya income, pendapatan kurang. Dan Allah menyatakan di penghujung itu, wabashiris sabirin, maka bergembiralah orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapat ganjaran sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat balasan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya dalam wabak ini, dan Nabi SAW telah menyarankan kepada kita, apabila kita berada dalam situasi ini, hendaklah kita berada dalam keadaan tenang dan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berada di suatu tempat yang mana penyakit wabak pandemik itu telah merebak, hendaklah kita berada di tempat itu. Adapun yang luar jangan masuk, dan yang sudah berada di tempat itu jangan keluar ke tempat lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Idza sami'tum bit-ta'un bi-ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi-ardin wa antum biha fala takhruju minha." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, telah bersabda, apabila kamu mengetahui, dengar, dapati bahawa satu tempat, satu negeri, satu negara telah dilanda wabak, pandemik, penyakit yang berjangkit. Ta'un, ulama telah menyatakan satu penyakit wabak yang berjangkit. Pada hari ini, kita pelbagai wabak yang berjangkit ini, sebelum itu flu, H1N1, dan hari ini COVID-19. Maka ia semua itu boleh dikategorikan sebagai penyakit ta'un. Maka Nabi bagi tahu, apabila kamu dapati satu negara yang ada, satu tempat yang ada wabak pandemik ini telah merebak, maka jangan kamu pergi, jangan kamu masuk ke negara itu. Dan sekiranya kamu berada di negara itu, jangan kamu keluar ke tempat yang lain, kerana dikhawatiri kamu akan membawa penyakit itu. Maka kita kena bersabar, menahan diri kita, dan kita menjaga kesihatan kita supaya dapat memutuskan rangkaian. Itu di antara yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya kita tidak keluar dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sabar dan Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan kematian disebabkan wabak itu, maka kita akan dapat ganjaran syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-ta'un syahadatun li kulli muslim." Wabak, pandemik, penyakit yang berjangkit ini adalah syahadah,
Itu jaminan syahid di akhirat bagi setiap orang Islam. Jadi orang Islam yang diuji dengan wabak ini, dia menahan dirinya dan dia redha, dia sabar, lalu dia gugur, maka Allah berikan ganjaran bagi dia sebagai syahid di akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini juga pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang penyakit taun ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan annahu kana adaban yab'athahu Allah ala man yasha faj'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi biladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid, rawahu Bukhari. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesungguhnya pandemik, penyakit yang berjangkit ini, iaitu taun, merupakan satu azab, satu penyiksaan, satu penderitaan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi COVID-19 ini merupakan salah satu daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah utuskan kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada negara mana yang Allah kehendaki. Dan ianya menjadi satu azab, satu penderitaan, satu penyiksaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Akan tetapi Allah menyatakan, Nabi SAW menyatakan, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi wabak ini ianya menjadi rahmat kepada orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kita lihat di sini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ianya menjadi rahmatan lil mukminin, menjadi rahmat kepada orang beriman. Yakni walaupun kita dilanda pada ketika ini dengan satu wabak pandemik yang menjadi ketakutan kepada seluruh umat manusia, akan tetapi kepada orang Islam, orang mukmin, mereka menjadikan situasi ini sebagai untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal dengan memperbanyakkan zikrullah, memperbanyakkan tahajud, memperbanyakkan sujud kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyakkan tilawatul Quran. Malah dalam bulan Ramadan dipertingkatkan lagi. Walaupun bulan Ramadan ini tidaklah seperti Ramadan-Ramadan yang sebelum ini. Ala kulli hal, bagi orang mukmin ianya tetap menjadi rahmat kepada orang Islam. Dalam keadaan situasi seperti ini, umat Islam tidak sesekali berlemah semangat, akan tetapi bangkit, terus beribadah kepada Allah Azza wa Jal, terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah menjadi meningkat lagi, menjadi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa mengingati Allah, sentiasa tahajud, sentiasa memikirkan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW menyatakan ianya menjadi faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan wabak ini salah satu daripada ianya menjadi satu rahmat kepada orang mukmin. Dan Nabi menyatakan falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un, tidaklah seorang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikenakan ataupun ditimpa kepadanya mendapat wabak penyakit coronavirus itu positif, lalu dia sabar, dia menahannya, dia redha dengan Allah Azza wa Jal, dia menerimanya dengan penuh dengan
kepercayaan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Lalu dia mati dalam keadaan penyakit itu, disebabkan penyakit itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yusibahu illa ma kataballahu lah. Dia tidak ditimpa sesuatu musibah melainkan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidaklah dia meninggal melainkan itu adalah merupakan satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya dia bersabar, dia menerima perkara itu walaupun dia diuji dengan wabak ini, dia mendapat penyakit itu, lalu dia redha, dia sabar, lalu dia mati dalam keadaan dia mendapat wabak penyakit itu, disebabkan penyakit itu dia meninggal, maka Allah berikan kepadanya illa kana lahu mislu ajri syahid, melainkan baginya pahala seperti orang yang mati gugur, orang yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah berikan pahala dia syahid akhirat. Nanti di akhirat nanti bila Allah bangkitkan para syuhada, para badar, para orang yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini akan diberikan ganjaran pahala seperti itu. Subhanallah. Betapa besarnya sekiranya dia bersabar. Sekiranya dia bersabar. Tapi kalau dia tidak bersabar, membuat pelbagai tomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillahi min zalik, akan tetapi sekiranya dia sabar, maka balasannya sangat besar. Sangat besar, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersama dengan kita sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini, sama-sama kita membantu, sama-sama kita jaga kita. Orang yang frontliner, maksudnya orang barisan hadapan ini, mereka bertungkus lumus untuk mengawal, menjaga keamanan, kesejahteraan, kesihatan, keselamatan kepada kita, dan mereka sendiri terdedah dengan kemungkinan boleh mendapat jangkitan, dan ada yang mendapat risiko daripada tindakan agresif daripada orang tertentu, rumpuh dan sebagainya, dan ada yang sebahagiannya mendapat jangkitan, ada yang mereka gugur ketika memberikan khidmat, dan mereka ini, barisan hadapan ini, boleh juga kita namakan mereka sebagai Arabitun. Mereka ini adalah orang yang sentiasa menjaga keamanan, kesejahteraan, maka pahalanya adalah sangat besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, riba sebagaimana Nabi SAW menyatakan, ribatu yauma walailah khairu min siyami syahr fa qiyamuhu wa immata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ajri alaihi wa rizquhu, yang bermaksud diriwayatkan oleh wa amanuhu minal fitan, rawahu Muslim, yang bermaksud Rasulullah SAW telah bersabda, ar-ribat, iaitu orang yang menjaga pada waktu siang dan malam hari, lebih baik orang yang berjaga, iaitu barisan hadapan, berjaga bertungkus lumus siang dan malam, menjaga keamanan, kesejahteraan, keselamatan sehari, lebih baik daripada berpuasa sebulan dan mengerjakan ibadah di dalamnya. Sekiranya ia, iaitu orang yang ribat ini, barisan hadapan ini, mati semasa menjaga keamanan tersebut, akan diberikan ganjaran amalannya
yang telah dikerjakan dan diberikan ganjaran pada rezekinya, serta dia akan mendapat amalan. Dia akan mendapat aman daripada fitnah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah. Ini ganjarannya adalah sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saya ucapkan jazakallah. Moga-moga Allah berikan ganjaran sangat besar kepada barisan-barisan hadapan ini yang bertungkus lumus menjaga keselamatan negara. InsyaAllah. Jadi, itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada saya. Dan insyaAllah kita tengok ada sikit beberapa orang yang memberi komen. Assalamualaikum Ustaz, selamat malam. Salam menyambut bulan Ramadan puasa Al-Mubarak. Selamat malam. Okey, daripada Kamaluddin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sihat selalu. Alhamdulillah. Allah berikan kesihatan semakin sembuh. Ala kulli hal, moga-moga kita berada dalam bulan Ramadan ini sentiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ini, kali ini, tidak seperti sebelumnya. Kita berada dalam budaya baru, kehidupan baru, iaitu sebelum ini Ramadan kita penuh dengan pergerakan bebas. Ala kulli hal, pada tahun ini pergerakan kita terbatas. Kita mengurungkan diri kita. Walaupun demikian, dia tidak menghalang kita daripada meningkatkan dan menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya akan memberikan kepada kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukup sekadar tu perkongsian saya yang sedikit ini. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kelemahan dalam live ini. Moga-moga saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Dan ini adalah perkongsian, moga-moga ia menjadi manfaat kepada kita semua dan khususnya kepada anak-anak Madrasah Sidi Ibrahim Ar-Rashid. Teruskan cita-cita anda untuk menghafal Al-Quran 30 juzuk dan beramal dengannya, serta mempraktikkan Al-Quran, serta mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Teruskan cita-cita tersebut. Jangan jadikan pandemik coronavirus ini satu alasan untuk tidak meneruskan cita-cita untuk menghafal Al-Quran yang berada di rumah. Teruskan meneruskan untuk menghafal Al-Quran sehingga khatam 30 juzuk. Saya doakan, Ustaz doakan kepada semua pelajar-pelajar dan seluruh umat Islam di bulan Ramadan ini diberikan keberkatan, iaitu bulan penuh dengan keberkatan dan bulan Al-Quran ini, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran ini, untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup sekadar tu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.